Didik TV KPM. Bertemu kembali kita tentunya dalam Didik TV KPM bersama dengan Cikgu Suhaila. Saya je tanya kan. Saya berdebar. Okey. Kita sebenarnya akan sama-sama cuba dan hasilkan kipas solar. Jadi sebelum itu saya ingat betapa cikgu cakap pentingnya lakaran sebelum kita siapkan produk kita. Ya, betul. Jadi mungkin cikgu boleh terangkan dulu lakarannya bagaimana? Okey, kalau boleh lihat kat sini, ni lakaran ni yang kita dah buat awal lah. Memang dalam reka bentuk dan teknologi, memang yang ini kita kena sediakan awal. Okey, maksudnya sebelum kita buat apa-apa produk, apa-apa projek sekalipun, kita kena hasilkan lakaran. Sebab lakaran ni ialah hasil idea kita. Jadi sebenarnya lakaran ni banyak. Okey, cuma kita pilih satu untuk kita punya projek. Macam kita buat produk di luar, orang di luar pun dia nak buat produk sesuatu produk, memang dia akan banyak idea yang dihasilkan. Maknanya ada beberapa lakaran lah. Ya. Jadi baru dia akan tengok yang mana yang ada kelebihan, yang mana yang ada kekurangan, dia boleh tambah baik. Barulah dia pilih hasil yang terbaik untuk kita hasilkan produk. Jadi untuk hari ini, mungkin yang Irfan punya tu, itulah pilihan Irfan. Yang inilah pilihan cikgu. Baik. Jadi selesai bab lakaran. Betul. Kita pun dah faham betapa pentingnya lakaran sekarang ini. Dan seterusnya mungkin kita nak mengenali lagi bahan-bahan dan alatan yang diperlukan. Okey, untuk yang permulaan, kita dah tengok pada lakaran. Kalau Irfan boleh lihat pada lakaran tersebut, ada ukuran. Ukuran tu penting dalam lakaran kerana kita nak tahu berapa saiz, bagaimana saiz kita punya hasil produk. Jadi bila kita tengok pada ukuran tersebut, kita mesti ukur dan tanda pada bahan kita berapa ukuran mengikut lakaran itu. Mengikut lakaran. Jangan ikut pada saiz lakaran. Jangan lakaran tak sama. Tak sama. Dia ikut pada berapa ukuran yang kita dah tetapkan dalam lakaran. Macam contoh, katalah bahagian tapak, sekejap lagi mungkin Irfan akan buat. Macam tapak saya ni berbeza. Dengan Irfan saiz dia. Yang ini 21, yang ini 20. Betul. Macam Irfan 15 darab dengan 15. Jadi Irfan akan ukur ikut lakaran Irfan, yang saya akan ukur ikut lakaran saya. Sebab lakaran idea tak sama. Murid-murid pun macam tu. Di rumah, dia sama je. Maknanya kawan dia dengan dia tak sama idea. Jadi dia kena ikut lakaran sendiri. Betul, sebab lain orang, lain kreativitinya. Lain idea dia. Betul. Jadi bergantung pada itulah. Jadi sekejap lagi kita akan terus buat. Apa-apa pun kita potong dulu. Macam mana kita nak potong? Ada beberapa ni yang kita dah potong. Saya dah potong ni. Tunjuk Irfan. Yang ini yang kita ikut pada saiz lakaran kita. Tapak ni. Contohlah kita nak buat tapak ni. Tapak ni ialah 21 darab dengan 20. 25. Ni besar sangat ni. Saya buat 20 sebenarnya. 20 darab dengan 21. Jadi tapak tu kita akan ukur pada bot lekap. Macam ni kita dah label bot lekap. Jadi kita ambil bot lekap. Baik. Bot lekap ni kita akan ukur. Ukur guna pembaris lah. Pembaris dan juga tanda. Kita boleh gunakan pen ataupun pensil. Pensel ni, apa yang kita perlu buat? Kita cari mana 21. 21 di sini. 21 kita tandakan di sini. Kat mana 21 tu? Jadi kita tandakan di mana 21. Katalah di sini 21. Dan tandakan, katalah bahagian tepi tu ialah 20. 20 kita tandalah di sini 20. Jadi bila kita dah dapatkan saiz tersebut, barulah kita tanda. Tanda tu maknanya kita gariskan lah. Baik, macam Irfan sekarang ni, Irfan 15-15. Ya, Irfan akan ikut pada lakaran Irfan. Baik, boleh Irfan mulakan cikgu? Boleh. Kita buat bersama-sama. Boleh di rumah pun boleh ikut kami. Ya, boleh. Jadi kita mulakan untuk buat pengiraan berapa panjang. Macam Irfan 15. Jadi Irfan letak kat sini. 15. Panjangnya pun 15 juga. Kita ukur dulu. Baik, 15. Boleh kat Irfan tu? Boleh. Tips untuk kita ukur dan tanda ni Irfan. Sebab saiz dia besar, pastikan kita tanda kiri dan kanan. Contoh kan, katalah yang ini ialah 21. Kita nak ukur bahagian atas. Bawah ni pastikan kita pun tanda 21 juga. Jadi nak elakkan daripada kita tersengat potong. Jadi 21, kita tanda betul-betul yang mana 21. Katalah dekat sini, kita nak tanda 20 cm. 20 cm, kita dah tanda 20 cm. Kita tanda bawah juga 20 cm tu di mana. Supaya nak elak
sebab daripada kadang-kadang murid ni dia potong tersengit. Tersengit. Saya pun mungkin akan jadi murid macam tu. Ya. Kita cuba elakkan. Ya. Kita ikut apa tips yang cikgu berikan tadi. Okey, itu yang mudahlah. Melainkan kalau kita memang ada pembaris kita panggil sesiku L. Sesiku L tu memang 90 darjah, jadi dia akan terus ikutlah. Okey. Dia akan lurus. Okey. Setelah kita dah tanda, kita dah boleh terus potong. Potong kita boleh gunakan gunting serbaguna. Kalau Irfan nak gunakan dia ada dua. Alatan yang kita boleh gunakan sama ada gunting serbaguna ataupun pisau boleh laras ni. Yang mana lagi bagus cikgu? Pisau boleh laras. Bergantung pada kekuatan tangan. Kekuatan tangan. Tapi sebenarnya bergantung pada ketebalan bahan ni juga. Kalau contoh macam yang ni, buat lekap ni dia tak tebal. Jadi saya sarankan boleh gunakan gunting sahaja. Kalau macam contoh dia murid gunakan bahan kita semula, kotak ke apa tebal, saya sarankan guna pisau boleh laras. Sebab kalau gunakan gunting, takut dia akan kemik lah. Bahagian kotak tu akan rosak. Jadi kita gunakan pisau boleh laras lebih sesuai. Untuk yang buat lekap, kita guna gunting lebih sesuai. Dan kita juga sebenarnya sebelum menggunakan peralatan yang tajam seperti gunting ataupun pisau, kita kena berhati-hati, betul cikgu? Betul, sebab alatan ni tajam. Betul. Dan yang paling penting sekali, kalau adik ibu apa dapatkan pengawasan mereka dan kalau di sekolah, dapatkan dulu nasihat daripada cikgu. Boleh? Ya, kebenaran dan nasihat daripada guru. Betul. Tunjuk cara. Jadi sekarang ni Abang Irfan nak mula untuk potong kita punya buat lekap ni. Bismillah. Yang penting kena hati-hati. Betul. Cikgu contohlah waktu Irfan tengah potong tu, tiba-tiba tersengit macam mana? Tersengit macam mana? Kita ukur semula. Atas dan bawah macam tadi. Untuk luruskan semula sajalah. Pastikan dia lurus semula. Itu saja. Kan. Macam kita jangan risaulah macam tiba-tiba sengit. Alamak, takutlah nak buat apa ni. Ya, betul. Ada cikgu Suhailah marah macam mana? Jangan takut. Melainkan kalau kita potong tu terlalu, maksudnya dia terpendek daripada ukuran yang asal, mungkin kita terpaksa guna yang bahan yang lain lah. Tapi biasanya kalau tersengit tu tak ada masalah, Irfan. Tak ada masalah. Faham. Kita potong. Cikgu dah selesai? Wah, lajunya cikgu. Sekejap lagi. Kita potong guna gunting serbaguna ni cepat sikit. Betul. Selepas kita dah buat ni, kalau Irfan boleh lihat dalam lakaran ni kita ada bahagian Swiss. Untuk keluarkan Swiss ni kita nak kena tebuk. Sebab Swiss ni nak letak di bahagian atas tapi wire dia di bawah. Wire ni di bawah. Macam ni kan kita ada Swiss. Swiss ni kita akan letak di bahagian atas ni. So wire ni akan keluar ke bawah. Jadi kita kena buat apa, Irfan? Kita kena tebuk? Ya, kita kena tebuk lubang kat sini. Untuk tebuk, jangan guna gunting pula. Yang ni, yang ini kita gunakan pisau boleh laras. Kalau nak cantik, Irfan, kita ukur saiz Swiss ini. Saiz dia berapa? Jadi kita ukur tu betul-betul ikut saiz pada Swiss. Jadi dia akan masuk dalam lubang tu cantik. Sekarang ni kita ukur dulu, cikgu. Lebih kurang 1.3 cikgu. 1.3 kat atas. Suka saya nak ingatkan. Contoh kalau mungkin kameraman boleh fokus. Swiss ni di bahagian atas ni dia besar, Irfan. Betul. Bahagian bawah ni kecil. Bahagian atas ni akan kita keluarkan. Jadi jangan ukur bahagian atas sebab kalau bahagian atas kita ukur dia akan jadi besarlah. Jadi dia akan keluar dan dia akan nampak lubang tu. Jadi tak menariklah. Dia kurang menariklah sebab kita nampak bahagian dalam kan. Jadi ukur bahagian bawah tu. Katalah kita ukur bahagian bawah ni. Irfan boleh nampak kat sini dia ialah 2.5. 2.5 bahagian bawah ni. Yang bahagian yang tepi sisi ni pula, kita ukur bahagian bawah juga, Irfan. Bahagian bawah juga. Bahagian bawah ialah 1 cm saja. 1 cm, betul. Berbanding tadi Irfan ukur di bahagian atas ialah 1.3. Betul. Lebih 0.3 lagi. Besar tu nanti dia akan nampak lubang tu. Itu jadi tips yang baik. Jadi kita tanda. Pastikan kedudukan tu betul. Maksudnya contoh macam saya ni di sebelah kanan. Macam Irfan pun tengoklah di sebelah mana Irfan letak Swiss tu. Ini di sebelah kanan juga, cikgu. Di sebelah yang itu bahagian sebelah kiri. Kiri. Sebab kipas Irfan buat tu di bahagian depan kan. Betul. Itu sebelah kiri. Jadi saya buat sebelah kanan, Irfan buat sebelah kiri. Baik. Kita dah boleh tanda. Macam biasa kita tandakan saiz tadi. Baru kita buat tebuk. Tadi 2.5 dengan 1. 1. Jadi kita ukur dulu. Tengok cikgu Suhailah buat macam mana. Di bahagian tepi ni. Di bahagian tepi. Macam saya tanda sinilah. Tadi ialah 2.5. Tanda 2.5 di sini. 2.5. Kita tanda di bahagian tadi tengah ke, cikgu? Ikut pada lakaran. Macam saya bahagian tengah. Kalau macam Irfan ni, bahagian sisi kan, tepi kan, hujung. Irfan tanda hujung lah. Di sini, cikgu? Ya, betul. Baik.
Jadi kita punya lebar dia adalah 1. Okey, tingginya 2. Lepas kita dah tanda, boleh terus potong. Potong kali ni kita guna pisau boleh laras lah. Okey. Lepas kita dah potong, buat lubang tu kita boleh test. Uji masuk ke tak. Squeeze tu. Boleh Irfan? Nampak serius Irfan tu. Betul. Kita cuba. Betul-betul Tapi tak fokus. boleh hujung sangat cikgu Ya. Maksudnya tak boleh hujung sangat kalau Okey, hujung. pastikan tak. Okey, macam lakaran Irfan tu di hujung kan. Okey, jangan hujung sangat sebab Irfan kena kira bahagian tepi tu Irfan nak lekatkan. Kalau Irfan terlalu hujung, nanti dia akan koyaklah bahagian tepi tu. Betul juga. Okey. Jadi kita enjak sedikit. Ini semua proses pembelajaran, okey? Ya, betul. Jadi kalau ada salah jangan takut, tanya cikgu macam mana nak betulkan. Ya, boleh tanya cikgu. Dan dalam masa yang sama sebenarnya murid belajar menyelesaikan masalah. Betul. Okey, kalau yang ini tak boleh, okey, apa yang mereka boleh buat? Tu bagusnya kita buat projek ni Irfan. Okey. Oh, kita pakai pisau pula sekarang Ya. Pisau Irfan warna kuning kan? Betul. Okey. Pisau. Hati-hati gunakan pisau. Okey, pastikan bila kita nak guna baru kita keluarkan bilah pisau. Okey. Sebab mata pisau tu tajam. Jadi jangan bawa ke mana-mana tanpa digunakan. Jangan pula nak bergurau dengan kawan-kawan, semua tak boleh. Itu lagi bahaya. Okey. Sebab sangat tajam pisau boleh laras ni. Ni dekat sini sikit. Okay, suka saya nak ingatkan juga, bila kita gunakan pisau boleh laras ni, pastikan kita alas sesuatu. Tak kisahlah kotak ataupun papan pemotong ke, supaya meja kita tidak rosak. Meja kerja, ya. Okay. Kadang-kadang macam cikgu cakap, kalau dekat sekolah tu kita dah lapik dengan macam-macam. Betul-betul. Hiasan dan sebagainya, jangan rosakkan meja, okey? Kalau siapa yang buat kat rumah, dia guna pula meja makan kan, habislah meja makan tu. Nanti mak marah tak tahu lah. Nanti mak marah denda pula. Okey. Sebut siapa aja Cikgu Suhaila. Mak saya pula yang kena dia cari nanti. Okey. Macam ni dia memang ngam-ngam. Okey. So Irfan dah boleh masuk sini. Nampak ni? Okey. So dia dah masuk. Tada! Wah, dah masuk dah. So lubang tu bila kita buat ngam-ngam, okey, maknanya cukup saiz dia ikut pada lakaran. Jadi dia akan masuk betul-betul ikut saiz Swiss tersebut. Cuba saya tengok Irfan punya. Okey. Boleh tak? Oh, Irfan masuk daripada atas, Irfan. Oh, masuk dari atas. Sebab atas lebih besar berbanding yang bawah. Okey, nak mudah kita masuk yang atas ke bawah. Jadi kita keluarkan wayar tu di bawah. Okey, kita cuba Boleh, Irfan. Boleh. Okay. Kalau macam dia kena masuk perlahan supaya okey. Irfan boleh lihat kat tepi ni ada klip. Okey. So Irfan tekan pada klip tepi tu barulah dia boleh masuk. Baru dia boleh masuk Macam konsep kita sepit baju tu kan. Baik. Ataupun kita klip pada beg sekolah, betul? Irfan rasa mungkin Irfan salah kiraan lah cikgu. Sebab lubang Irfan kecil sikit. Oh, okey, tak apa. Bila lubang kecil sikit, itulah kita selesaikan masalah, kita belajar. Okey, jadi Irfan kena tambah potong sikit. Okey, dah masuk? Dah masuk, maknanya cantik lah. Ya, Irfan ukur tu betul. Jadi saiznya sama. Okey, dah buat lubang ni. Okey, jangan lupa Irfan sebab kita bahagian atas, okey, macam yang ini Irfan boleh lihat. Okey, kita nak sambung wayar di bahagian atas. Betul. Jadi kat sini kita perlukan satu lagi lubang untuk keluarkan wayar. Jadi kita kena tebuk lubang kat bahagian tengah ni. Okey. So boleh ukur. Okey, nak guna pisau boleh laras ke pisau boleh laras ke gunting seberguna? Kita guna pisau boleh laras. Yes, okey. Sebab kita nak tebuk lubang. Okey, cuma yang ni kalau Irfan nak keluarkan balik lah. Sebab kita nak apa? Nak ukur semula kan? Okey, boleh. Kita keluarkan dulu. Kalau nak mudah lah. Kalau tak boleh je. Okay, untuk yang lubang wayar tu, tak kisah berapa saiz dia. Sebab dia yang penting boleh keluar wayar tu saja. Itu saja. Okey. Yang itu di bahagian tengah, cikgu? Ya, di bahagian tengah. Tertutup lah. Sebab yang tu kita tak ada buat dalam lakaran. Hanya semasa kita buat, kita kena fikirlah. Maksudnya wayar tu kita nak keluarkan ke atas. Jadi mesti ada tebuk lubang di bahagian atas. Macam cikgu guna ukuran berapa? Okey, macam saya gunakan 2 darab dengan 3. 2 darab 3. Okey. 2 lebar, panjang 3. Ya. Okey. Boleh. Kalau nak buat segi 4 sama pun boleh, tak ada masalah. Siapa nak tebuk bulat pun boleh, tak ada masalah. Oh, bulat pun boleh juga. Ya. Okey. Kita buat dulu. Make sure kita di bahagian tengah. 2. Lepas kita dah buat ni, barulah kita boleh pasang semua. 3. Okey, sekejap Kita potong dulu. Macam biasa, kalau nak gunakan pisau, kena berhati-hati. Ya. Jaga tangan tu. Jaga tangan. Kita kena sayang betul badan kita kan. Sebab tak ada ganti tu, Irfan. Betul. Kita potong dulu. Bismillah. Okey, gunakan pisau boleh laras dengan berhati-hati.
Dan macam cakap tadi, kita memang kena pentingkan untuk alas meja terlebih dahulu sebelum kita menggunakan pisau. Sebab nanti mungkin meja kita rosak. Sebab kan? kita bukan saja jaga keselamatan diri, kita jaga keselamatan tempat kerja sekali. Betul. Okey. Okey, so saya punya dah sudah. So Baik. bolehlah kita lekatkan bahagian bawah dengan bahagian atas. Okey, seterusnya. Okey, kita akan lekatkanlah. Okey, yang ini Ifan dah boleh cuba. Okey, wire dah boleh keluar. Baik. Okey, maksudnya kita dah sambung Masukkan balik. switch tadi. Okey, jadi kita akan sambungkan bahagian bawah menggunakan yang ini. Okey, biasanya orang panggil dalam bahasa Inggeris Ifan, hot glue gun. Okey, yang kita belajar ini ialah pistol perekat panas. Pistol perekat panas. Ya, okey, dia punya yang kita panggil glue selalu kan murid-murid kan. Okey, ini ialah rod perekat panas. Jadi kita kena gunalah, ini pasangan ni mesti ada. Betul. Kalau dia saja habis gam dah tak ada dah. Kena ada kena tambahan. ada dua-dua. Okey, so kita lekatkan bahagian bawah, baru kita lekatkan bahagian atas. Okey, cara gunanya senang je, picit. Picit Okey, je. picit keluar supaya rod perekat panas tu keluar. Okey, pastikan kita buat tu teruslah. Panjang ke bawah. Ya. Ikut pada saiz kita punya tapak. Okey. Keluar pun. Okey. Okey, jadi kita lekatkan dia satu persatu. Okey. Okey. Pastikan sisi tu betul lah. Kita cuba lekatkan dulu. Okey, pastikan lekatkan tu. Okey, pegang, murid-murid perlu pegang dulu. Pegang, Okey, ya, sebab kalau dia tak kering lagi, takut dia sengit. Okey, dia kita tak lekat pastikan lah. tegak lah kita okey, punya tapak maksudnya ni. kita lepaskan perlahan-lahan, barulah kita boleh biarkan. Okey, ni macam ni dia dah kering lah. Okey. So dah kering, baru kita boleh lekatkan sisi yang seterusnya. Okey. Kalau kita tak biarkan dia kering, nanti dia boleh sengit, cikgu. Ya, betul. Okey, betul. Sisi seterusnya, kita mulakan. Kita tampal dengan gam apa cikgu tadi? Bahasa Melayunya? Okey, pistol perekat panas. Pistol perekat panas. Okey. Kalau dah habis, kita boleh tambah rod perekat panas. Okey, pastikan saiz yang betul. Okey, sebab kalau salah, nanti dah tak cantik lah. Cantik lah kan? Okey. Lekat dulu. Okey. Okey, kita lekatkan bahagian bawah. Pastikan dia sedikit dah okey. Kita jangan biar dia sengit. Nanti mungkin tak cantik hasilnya kan? Betul. Dia akan jadi tak kemas lah. Okey cikgu, selain kita menggunakan pistol perekat panas ni, apa lagi bahan yang kita boleh gunakan untuk mencantumkan bahagian-bahagian ni? Okey, jika murid tiada pistol perekat panas ni di rumah, okey, mereka boleh gunakan glue sentuh ataupun Glue contact sentuh. glue lah. Okey. Okey, yang warna putih ke, yang warna jernih boleh. Okey, ataupun mereka boleh gunakan double sided tape. Ataupun perekat dui sisi. Betul. Ya, perekat dui sisi. Okey, mereka boleh gunakanlah. Itu antara alternatifnya lah Ya, kan? okey, sebab tak semua ada alatan ni di rumah. Okey, tapi kalau di sekolah tak ada masalah. Memang biasanya di sekolah kita ada sediakan. Oh, dah disediakan dah. Ya. Tak payah fikir lah kan? Ya, betul. Hanya bawa bahan lah. Jangan tak bawa bahan, susah juga. Sebab tu kena rajin pergi sekolah. Tak Boleh rugi. guna semua ni. Ya, lagipun kita boleh belajar buat kipas solar. Hmm. Macam ni saya terlebih potong ni. Okey. Sikit lagi. Satu lagi sisi. Okey, sekarang ni. Pastikan jangan lambat Ifan, sebab nanti bila gam tu dah kering, dia dah tak lekat. Dia tahu tak lekat dah. Okey, dan suka juga saya nak ingatkan, jangan sentuh gam tu semasa dia masih panas, Ifan. Okey. Sebab takut jari nanti melecur. Ah. Okey, kalau kita di sekolah, kita akan gunakan sarung tangan, Ifan. Oh, pakai sarung tangan. Ya, pakai sarung tangan untuk keselamatan murid-murid. Sebab kalau Ifan, ialah kita sekolah rendah, Okey. kebanyakan murid-murid ni saiz tangannya kecil. Betul lah. Jadi, untuk selamat, bila kecil, haluslah tangan kanak-kanak ni kan. Okey, jadi untuk selamat, memang kita gunakan sarung tangan. Untuk keselamatan lah. Okey, selepas kita dah buat tapak ni, kita dah boleh terus lekatkan yang bahagian atas. Okay, Ifan rasa kena potong sikit sebab terlebih panjang. Ya. Okey, bila kita buat projek ni, Ifan, bila kita nak cantum tu, sebenarnya ada kiraan yang lain. Sebenarnya kita tak kira sambungan tu dia bersilang. Bila bersilang memang akan ada ukuran yang kita perlu potong sedikit. So bila bersilang tu kita kena potong sedikit lah. Bagi dia boleh cantum dengan betul. Okey, contoh macam saya ni kan dah terlebih, so kita potong saja. Lah. Ya, bagi kemas sahaja. Betul. Okay. Sebab kita dalam buat projek, kita selesaikan masalah, so kita kena fikir macam mana kita nak selesaikan masalah supaya dia lebih kemas. Kalau terlebih kita potong lah. Ya, betul. Tak ada masalah.
Dia jangan terkurang je. Terkurang Jangan masalah terkurang. sikit lah. Okey, contoh macam ni kan. Irfan ni dah habis. Okey. Kita boleh ambil rod perekat panas yang baru, masukkan saja di bahagian belakang. Oh, okey. Mungkin ada Panas murid-murid sikit. yang tak pernah guna, dia tak tahu Betul. cara guna. Bila dia picit-picit tak keluar kan. Tak keluar, Sebenarnya rod perekat panas tu dah habis. Okey, faham, So kita faham. tambah saja belakang, tak ada masalah. Cik Ifan sekarang tengah tambah lagi gam supaya lagi kukuh. Kita punya bahagian bawah ni. Ya, dekat sisi sambungan tu pun boleh Irfan. Oh, kat sisi pun boleh Ya. juga. Okey. Boleh kita cuba Okey. tambah. Pada sambungan tu kan untuk elakkan daripada dia terbuka, jadi kita gam lah. Okey. Okey, selesai bertapak, kita akan sambung bahagian atas. Okey, jom. Baik. Bismillah. Okey. Ini bahagian tapaknya. Okey, bahagian atas macam mana pula cikgu? Okey, bahagian atas, Irfan kena tengok, kita ada dua sebenarnya lubang yang kita kena tebuk, iaitu panel solar dan juga kipas ni. Okey. Kipas ni macam mana kita nak buat tebuk? Okey, senang saja. Okey, sama ada kita tebuk ikut pada saiz depan ni, ataupun boleh cucuk saja. Okey, pastikan kita punya sisi tu betul lah. Okey, jangan main tebuk saja. Okey, contoh macam saya punya lakaran, dia adalah bahagian tengah. Baik. Okey, dia begini. Okey, maknanya yang ini kita cucuk saja sini. Okey, ataupun murid-murid kalau ada penebuk lubang di rumah, kalau di sekolah kita ada, kita gunakan penebuk lubang. Kalau tak ada, kita boleh gunakan pensil. Oh, boleh buat dulu kalau lubang macam ni, guna pensel. kalau Cucuk macam ni je. cucuk saja pun boleh sebab kita Baik. gunakan board impra ni, dia diperbuat daripada plastik, jadi senang saja. Dan dia juga berjalur, dia ada lapisan dalam, Okey. berlubang kan. Okey, jadi dia senang saja. So dah keluar. Baik. Okey, dah keluar ni barulah kita letakkan bilah kipas. Macam cikgu di bahagian tengah. Okey, Ya, kalau macam okey. lakaran Ifan, Irfan di bahagian atas yang Atas. tinggi tu kan. Atas yang ni, cikgu. Cari bahagian yang tinggi. Yang Okey, mana? bahagian tinggi. Okey, yang ini sisi kan? Betul ni sisi. Okey, yang ini yang kat sini. Okey, tengok yang mana yang tinggi. mana yang tinggi? Yang ni cikgu. Okey. Jadi di situlah Irfan letak kipas. Okey. Kita buat lubang di bahagian tengah ni cikgu Iya, betul. Cucuk je lah. InsyaAllah boleh. Selesai dah Okey, dah selesai. Okey, dan lagi Masukkan satu. kipas. Ya, masukkan kipas. Okey, dan lagi satu jangan lupa buat lubang untuk panel solar. Sebab panel solar ni pun ada wayar, kita nak buat penyambungan, so kita kena ada lubang untuk dia. Okey, ni pun sama, kita ukur. Okey, macam saya letak di bahagian atas sini. Okey, so kita ukur di mana kedudukannya. Okey, suka saya nak ingatkan macam murid-murid jangan potong ikut saiz panel solar ni. Besarkan sikit. Sebab tak boleh besarkan. Besarkan lagi dia jatuh. Oh, okey, okey. Maknanya kita hanya potong ikut pada saiz wayar di bawah ni je. Oh, kecil je lah. Kecil saja. Sebab kalau Irfan potong ikut yang ini, Irfan tak boleh nak lekatkan dekat mana. Okey, itu yang mungkin kadang-kadang silap lah murid-murid. Dia ikut saiz ni, jadi dia akan jatuh lah Dia sebab akan jatuh. lubang. Okey. Lubangnya saiznya sama. Okey, jadi kita agak-agak lah berapa saiz yang sesuai untuk keluarkan wayar tersebut. Macam saya ambil 2 darab 2 lah. Biasa. 2 darab 2, okey. Macam biasa, kita ukur dan juga tanda. Macam Ifan pun di bahagian tengah juga. Yang ini cikgu Ya, betul. sebab ini Bahagian atas atas kan. ni. Okey. Irfan Okey. sebab Irfan buat serong tu rasanya. Betul. Irfan punya buat lakaran tu. serong. Okey, kita buat 2 kali 2 Ya. Asalkan dia boleh keluar wayar tersebut. Okey, kita ukur dulu di bahagian board impra ni. Board impra. Ini merupakan satu bahan baru yang Ifan belajar. Ya, dia Jarang-jarang sebenarnya- kita nak dengar board impra sebelum ni. Selalunya kita sebut straw board dalam bahasa Inggeris. Okey, sebenarnya ada perkataan dalam bahasa Melayu kita panggil sebagai board impra. Okey. Bila kita belajar ni kita kenal. Okey, ada istilah-istilah yang tertentu. Buat dua-dua Okey. So, kita terus potong. Okey, sama macam tadi. Buat lubang ni kita gunakan pisau boleh laras. Yang ini pun lebih sesuai untuk gunakan pisau. Kan cikgu? Ya, betul. Sebab Berbanding kita tebuk kan? gunting. Sebab kalau kita gunting, kita kena gunting daripada sisi. Bila sisi, nanti berlubanglah pula tepi kan? Betul. Tak kemas. Okey, kita terus potong. Elemen kekemasan juga penting cikgu dalam Ya, betul. Sebab kalau menjalankan kita projek. kemas, contohlah saya beri contoh. Kalau kata Irfan letak perekat panas tu, rod perekat panas tu, dia akan cair. Bila kita buat tak kemas, dia akan kena pada bahagian wayar. So dia akan merosakkan wayar lah. Baik. Jadi kita dah boleh cantum. Macam Kita ni contoh, masukkan. dah ada lubang. So kita masukkan wayar. Okey. Okey. Masukkan wayar ni. Dan akhir sekali Okey. kita akan cantum. Cantum dengan bahagian. Ya. Okey. So Okey. Ifan di bahagian sinilah. Ya, betul. Kan? Okey, kita dah boleh gamkan lah ni. Baik, kita nak buat bahagian badannya pula. Kita nak cantumkan.
Okey, nak cantumkan ni kita pakaikan guna ni lah. Ya, pistol perekat panas. Betul. Okey. Lekat panas. Okay. Ingat Kalau tak ada, macam tadilah saya bagi tahu, okey, kita boleh gunakan glue sentuh ataupun contact glue. Okey, ataupun dia boleh guna double sided tape. Okey. Ataupun perekat 2 sisi. Baik. Ini bahagian kipasnya di tepi-tepinya. Okey. Kita lekatkan. Baik. Cikgu tengah buat okey. Kita nak sambungkan badan dia kepada tapak dia. Badan dengan tapak dulu. Yeah. Okey. Okey. Okey, maknanya cikgu macam Irfan, Irfan nak letak bahagian yang ada kipas ni dulu. Ya. Jadi Irfan letak kat sini, betul ke cikgu? Macam ni? Boleh. Betul lah tu. Okey, okey. Lihat pada saiz Irfan punya ukuran Irfan dalam lakaran. Okey, nak lagi tahan, maksudnya nak lagi kukuh. Gam ni kita nak letak di bahagian tapaknya ke ataupun di bahagian badannya? Okey, kedua-duanya sekali Irfan. Oh, kedua-duanya sekali. Kedua-duanya sekali. Jadi boleh pilih nak cantum. Bergantung pada lakaran. Okey, contoh macam Irfan punya tu bentuk segi empat dan juga ada serong di bahagian atas. Okey, Irfan kena gam bahagian sisi dan juga bahagian atas dia. Okey, yang cikgu punya ni bentuk segitiga. Okey, kalau Irfannya berbezalah sebab kita bergantung pada lakaran Irfan. Betul juga. Okey, macam saya sambung di bahagian bawah ni. Okey, Irfan mungkin kena sambung sisi dan juga tapak. Betul. Okay, itu yang Irfan tengah buat sekarang ni. Yeah. Irfan pun telah cuba cantumkan beberapa sisi yang ada 2 sisi. Okey, perlu diingatkan Irfan, jangan sambung semua dulu sebab kita tak sambung lagi wayar ni. Oh, betul juga. Sebab kalau Irfan dah tutup semua, nanti wayar ni kita tak tahu nak sambung macam mana. Okey, jadi kita lekatkan bahagian yang mana perlu sahaja dulu. Pastikan ada ruang untuk kita buat wayar nanti. Okey. Baik, sekarang ni kita cuba untuk lekatkan di bahagian atas ni di mana adanya panel solar. Okey. Dan macam cikgu cakap tadi, kita jangan nak tutup semua dulu. Ya, betul. Kalau tak, nanti macam mana nak bagi ruang nak masukkan wayar? Nanti kita nak tunjuk penyambungan wayar. Sebab murid-murid nak belajar bagaimana nak sambung wayar tersebut supaya ia boleh berfungsi. Jadi, kami cuba dulu lekatkan. Okey. Dan kita kena pastikan bahagian yang kita lekatkan tu dalam keadaan yang kukuh lah kan cikgu? Betul. Jangan biar dia macam terjatuh dan sebagainya. Okey. Kalau contoh macam mungkin murid yang tak pernah cuba lagi, pistol perekat panas ni, mungkin mereka tak faham berapa lama tempoh gam ni akan boleh digunakan sehingga dia kering. Okey, pastikan dia jangan kering, jangan terlalu lama lah sebab bila dia kering dia tak lekat. Okey, bila tak lekat tu susahlah kita nak buat. Okey, cikgu, macam Irfan sekarang dah okey ke? Okey, setakat ni Irfan punya okey dah. Okey, cuma yang panel solar tu Irfan boleh gunakan pistol perekat panas untuk lekatkan bahagian sisi dia. Oh, sebab sekarang ni kalau anda boleh lihat memang tengah bergoyang-goyang. Dia bergerak-gerak kan. Jadi kita nak guna pistol perekat panas untuk kita berhenti apa gerakan. Ya, betul. Okey, cuma suka untuk cikgu ingatkan, pastikan jangan terkena plate bahagian tengah. Okey, sebab nanti dia akan mengganggu tenaga elektrik tu untuk disalurkan lah. Okey, mungkin Irfan boleh gunakan ni pita double sided tape ataupun pita perekat 2 sisi. Okey, yang ini boleh guna. Okey, yang selamatlah untuk lekatkan panel solar. Okey, ataupun boleh gunakan pistol perekat panas tapi kita gamkan pada bahagian sisi sahaja. Maksudnya ataupun bucu sahaja. Kalau nak bucu 1 2 3 4 pun boleh. Okey. Tapi untuk sekarang ni cikgu, Irfan cuba nak melangkah berjaga-jaga. Kita gunakan pelekat 2 sisi ni dululah. Ya, boleh. Ini juga sebagai alternatif di mana kalau ada pelekat 2 sisi ni boleh guna juga. Ya, betul. Sebab dia ialah salah satu contoh bahan yang kita boleh gunakan untuk pasang. Oh, betul juga. Tak salah guna, boleh. Tak salah guna. Okey. Kita akan buka dulu. Kita lekat di bahagian sisi supaya dia tak bergerak-gerak. Jangan di bahagian tengah, cikgu. Ya, betul. Kalau bahagian tengah nanti mungkin mengacau arus elektrik untuk berfungsi. Ya, betul. Itu lagi, Irfan akan letak. Sebab lagi pun dia akan merosakkan wayar, Irfan. Wayar pun akan rosak juga. Kalau nak kita boleh lihat di sini, panel solar ni dia dekat tengah-tengah ni wayar dia. Okey, pastikan jangan terkena wayar tersebut. Jangan terkena wayar tersebut. Okey, kita lekatkan di bahagian sini saja. Okey, macam cikgu punya ni cikgu dah lekatkan ke tepi dia. Okey, supaya dia tak bergerak lah. Cikgu lekat guna apa, cikgu? Saya gunakan pistol perekat panas. Oh, okey. Saya lekatkan pada hujung sisi ni saja. Maknanya saya letakkan rod perekat panas tu yang dah dicairkan di sini. Baik, Irfan pun dah lekatkan.
Okey, di bahagian belakang ni jadi Irfan akan tutup supaya dia tidak bergerak lagi. Okey, selepas kita dah gerakkan ni, kejap lagi kita akan belajar macam mana kita nak sambung wayar pula Irfan. Kalau macam itu, apa kata kita berehat seketika? Teruskan bersama kami tentunya dalam Didik TV KPM untuk topik kita Jom Bina Kipas Solar.